Senang je tak samaan linear ni. Sekejap saya nak share screen. Okay, di Google Meet dah nampak ke belum screen saya ni? Belum dia? Belum share lagi. Okay. Okay, so screen. Okay, kita mulakan Okay, so sekarang ni kita akan belajar tajuk dia ketaksamaan linear. Okay, saya harap untuk bab 6 kamu dah fahamlah konsep mengenai persamaan linear. Okay, so sekarang nama ketaksamaan linear lah. So kalau kita ulang balik, kita ada persamaan linear. Apa beza persamaan linear? Okay, contoh kita ada simbol persamaan linear. Okay, simbol persamaan linear. Selalu kita akan gunakan tanda apa? Apa ni? Tanda apa ni? Kita panggil apa? Ini adalah tanda sama dengan. Itu maksudnya persamaan linear kamu lah. Okay. Contoh kamu ada 2x tambah 5 sama dengan 0. So yang ini kita panggil dia persamaan linear. Okay. Jadi untuk bab 7, kamu akan belajar kalau dia kata ketaksamaan, maksudnya tak sama ataupun inequalities, tak sama. Ketaksamaan linear ni boleh ubah apa nama tu, highest power dia ataupun kuasa tertinggi dia adalah 1 kan. Okay, simbol dia selalunya kita akan gunakan tanda ni. Kalau kamu pernah nampak, saya rasa kamu pernah nampak. Macam sama pula. Satu lagi tanda dia terbalik. Okay, tanda dia terbalik macam ni. Okay. Selalunya dekat sekolah, contoh kita ada 2x tambah 5 macam ni. 2x tambah 5 macam ni. Ini kita panggil dia ketaksamaan linear. Okay, atau kita panggil dia linear inequalities. Okay, so ini maksud dia ketaksamaan lah. Okay, so dekat sekolah kamu dulu ataupun sebelum ni, mungkin kat sekolah kamu ada pendedahan pasal benda ni. Cikgu kamu ajar, kalau kamu ada bentuk macam ni, satu lagi dia letak macam ni. Saya letak je. Okay, lepas saya pakai pen balik. Okay, yang ni K, yang ni B kan. Kat sekolah ada belajar dulu. Okay, so yang ini selalu kita akan panggil ni, ni nampak macam huruf K betul tak? Macam huruf K. Padam sikit. Okay, ni tadi macam huruf K. Okay, K kan? So yang ini selalu kita akan sebut simbol dia kurang daripada. Okay, merujuk kepada kurang daripada. Okay, kalau bahasa Inggeris dia apa?
Kalau bahasa Inggeris dia kita panggil less than ataupun smaller than. Okay, ataupun less than ataupun smaller than. Okay, ni huruf K. K kurang. Okay, kalau macam ni, awak nampak ni macam huruf apa? Ini macam huruf B kecil kan? B. So kita panggil ini sebagai besar. Besar daripada. Okay. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil greater than. Ataupun kita panggil dia more than. Okay. Jadi kadang-kadang you confuse, randa ni apa. So apa yang perlu awak buat, awak ambil je pembaris awak tu. Awak letak kan. Letak buat titik dotted line. Dia K ke B? Kalau K ingat kurang. Kalau B ingat besar. Okay. You ambil saja pembaris kat situ. So ni adalah dia punya tips dia lah. Untuk kamu boleh nak buat kan benda yang kita panggil dia tips. Okay. So ni adalah dia punya tips kita. Okay. Tips untuk identify, kenal pasti simbol. Okay, identify symbol. Alright. So itulah maksud ketaksamaan linear. Okay, jadi cubalah kalau contoh kita anggarkanlah kita ada satu, saya buat contoh satu. Okay, ini kita ada contoh satu. Kita tengok situasi lah. Okay, kita ada situasi. Okay, contoh saya ada, sekarang kita famous, kita ada buah apa? Buah apa? Manggis. Buah apa? Manggis? Contohlah kalau saya ada satu buah, saya tak kisahlah buah apa pun. Ataupun asyik buku je kan. Apalah. Kita ada ni buah contohlah. Apakah buah ini? Durian. Durian Satu durian purple. Okay, satu lagi saya buat besar sikit. Durian. Durian ni durian kampung ni. Bucu dia tak sama. Okey, katakanlah durian yang kedua ni 2 kilo lah. Okey, durian yang pertama saya buat 1 kilo. 1 kilo. Okey, jadi awak nak ceritakan situasi ni. Okey, hubungan lebih besar ataupun lebih kecil lah. Jadi kita akan kata dekat situ, okey, saya labelkan. Yang ni saya nak tulis durian A. Yang ni saya tulis durian B. Okay. So kalau dalam bentuk situasi kita akan kata durian. Okay, yang pertama kita boleh kata durian A lebih apa? Durian pula. Jisim lah, jisim. Jisim durian A lebih kurang daripada ini gariskan lah. Durian B. Okay, kita akan kata macam itulah. Jisim. Sebab kita tengok kepada berat. Okay, and then kita boleh tulislah kalau bahasa Inggeris dia, kita akan tulis kat situ. The mass of durian A is.
Okay, kita nak pakai apa? Greater than ataupun more than. Dua-dua boleh. Okay, greater than. Okay, the mass of durian B. Okay, this is the first situation. Okay, kalau second situation, what can we say of this whole situation? We can also say that durian, the same durian B or vice versa lah. Okay, the same durian B lebih besar daripada. Okay, the same durian A. Okay, kita akan tulis macam tu. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia, kita akan tulis the mass of durian B is apa? Kalau macam terbalik je, durian A lebih kurang. Yang kat sini less terbalik ni. Bukan greater. Senyap je yang lain kan. Ni bukan, ni less. Padam. Okay, so bawah kita panggil is greater than. Okay, it's greater than the mass of durian A. Okay, so this is how untuk you createkan dia punya situasi lah, situation dia. Okay, tapi kalau dalam bentuk ketaksamaan linear, macam mana cara kita nak tuliskan dia? Okay, kita akan tulis, saya buat kesimpulan So, kesimpulan, kalau dalam tanda inequality tu, kita boleh katakan, okay, ataupun conclusion lah. Kesimpulan dia, ataupun conclusion, kita boleh tulis dalam bentuk inequality. Okay, bentuk inequality kita akan tulis durian B more. Macam ada tanda more, tanda macam ni more than durian A. The same. Saya lupa je letak the same. So sini the same Okay. Ataupun bahasa Inggeris kita boleh tulis lah. The mass of durian B is more than the mass of durian A. Ataupun atau kita boleh katakan kat situ the same durian A is less, kecil Ingat K kecil kurang. The same durian B. Okay. Ataupun bahasa matematik dia macam nak tulis. Kalau bahasa matematik dia kita boleh tulis kalau durian B kita ada 2 kilo kan. So kita boleh buat 2 greater than 1 ataupun 1 less than 2. Itu benda dia lah. 1 less than 2. Cikgu tak letak berkali. Untuk nombor. Apa dia? Tak payah letak berkali ke? Berkali? Apa berkali? Tak payah letak apa, pemeluar. Okey, yang ini adalah bentuk simbol inequality ataupun ketaksamaan Maksudnya, bila saya tulis dalam bentuk ketaksamaan ni, kita pakai nombor lah. Saya suka soalan tadi tu, tak payah letak perkali ke. Maksudnya dia nak buat 2B besar daripada 1A kan. Akan jadi macam tu kan. Yang ni saya cerita pasal nombor dululah. Okay. Okay, so tu adalah basically pasal ketaksamaan linear. So nanti kamu boleh buat latihan lah Contoh 1. So boleh kita beralih, kita nak tengok contoh 2. Boleh Okay, so boleh. kita tengok kepada contoh 2. Tak apa. Nota ni nanti saya pun akan screenshot untuk kamu juga. Don't worry lah. Okay, so kita tengok kepada contoh 2. So kita ada contoh 2. Example 2.
Okay, example tu adalah untuk kita isi petak kosong, okay, dengan simbol inequality. Okay, isi petak kosong. Dengan simbol ketaksamaan ataupun simbol inequality. Kita panggil simbol inequality lah. Kalau sebut ketaksamaan je, kalau bahasa Inggeris dia inequality. Inequalities. Okay. Contoh kita ada nombor, paling senang lah kalau kita ada 5, sini 10, saya letak kotak. Ni A. B saya letak 10, 3. C. Negatif 5, negatif 10. D. Saya ada negatif 15. Contoh So kamu kena isi ketaksamaan untuk menjadi penyataan yang betul lah. Isi petak kosong dengan simbol ketaksamaan. So isi untuk menjadi pernyataan yang betul. Okey, jadi yang pertama, kalau kamu tak pastilah, boleh buat garis nombor, tak ada masalah. So bayangkan kamu ada garis nombor kalau kamu tak pasti So ni garis nombor. Okey, 5. 5 kat belah kiri ke kanan? Dia duduk belah kiri kan, jadi dia lebih kecil lah. So apa tanda dia? Tanda dia lebih kecil lah. So tanda macam ni lah, lebih kecil. So ingat lagi saya tulis, kalau macam ni kurang. Kan? Kurang. Kat sekolah ada belajar tak? Belajar. Kan? Ni besar kan? So kamu boleh buat garis nombor ni, kita letak, okay, 10 dengan 3. 3 kat belah kiri rasanya kan, 3 lebih kecil. So 10 sebenarnya lebih besar daripada 3. Okay, cuba kamu buat C dengan D. C dengan D ni nombor negatif. Nombor negatif. Okay, kita boleh tengok kalau nombor tu adalah nombor yang negatif. So kalau nombor negatif, kita boleh letak CX kan. Selalu orang confuse lah nombor negatif ni sebab dia macam pening sikit. Kalau sini saya ada kosong, kat mana saya punya negatif 10 dengan negatif 5? Negatif 5 kat belah sini kan, sini negatif 10. Okay, sebenarnya 10 lebih kecil daripada negatif 5 So sebenarnya negatif 5 ni besar ke kecil untuk yang C ni? Besar. Lebih besar lah kalau kamu ikutkan negatif 5 lebih besar daripada belah kanan Kalau kita tak pasti, kita boleh buat garis nombor. Selalu kita akan ada masalah untuk nombor negatif ni. So yang ini kamu kena take note betul-betul. Ni perhatian Okay, untuk nombor negatif. Selalu pelajar ada masalah yang ni. Okay. Okay, seterusnya kita ada, bayangkan sini ada kosong, negatif 2, negatif 15. Jadi negatif 15 lebih kurang, lebih kecil. Okay, saya buat satu lagi, saya tambah E lah. Dua dengan negatif 2. So ni pun boleh buat garis nombor. Kita ada 2, sini kosong kan. So negatif 2 kat belah kiri, 2 kat belah kanan. So 2 sebenarnya lebih besar. So simbol dia macam ni lah. So kalau let's say lah kamu macam confused lagi, kamu buatlah tanda kurang ataupun besar ni. Saya buat dotted line lah sepatutnya. Kurang, sini besar. Ni adalah contoh dua kita. Okay. Okay, so far boleh terima? Boleh. Okay, so ni contoh dulu selesai lah.
Okey, so kita tengok pada contoh 3. Okey, contoh 3 saya. Okey, lepas kita dah belajar pasal simbol ketaksamaan tu, kita boleh wakilkan ketaksamaan. Represent inequalities pada garis nombor lah, ketaksamaan linear yang berikut. Okey, pada garis nombor. Okay, represent the linear inequalities in the number line lah. Okay. Represent linear inequalities on the given number line. Okay, so untuk yang ini mungkin kita ada beberapa contoh lah. Contoh yang A, kita ada X lebih besar daripada kosong. Contoh lah So P kita ada X kurang atau sama dengan 2. C kita ada X lebih besar daripada negatif 5. Contoh. D kita ada X kurang atau lebih besar. Besar ataupun sama dengan 3. Contohlah. Okay. So kita boleh pakai garis nombor. So di mana kita boleh lukiskan dulu garis nombor tu. Katakanlah ni kamu ada garis nombor. Lepas tu kita ada kosong. Kosong kan? Okay, kita lukis dulu dari nombor dia. So ni 2. Tak semestinya kat tengah, dia boleh kat tepi lah. So ni negatif 5. Okay, and last sekali kita ada 3. Okay, sekarang kita nak tahu dia tanda ke kiri ataupun ke kanan lah. Okay, kalau ni kita ada, ini kamu kena take note betul-betul. Okay, ni kita ada simbol lebih besar daripada kosong. So, garis nombor dia ke kiri ataupun ke kanan. Agak-agak macam mana? Kanan. Dia akan ke kanan lah sebab ini ada nombor 1, nombor 2. Maksudnya dia ada nak banyak nombor lah. Nombor tu lebih besar daripada kosong. Jadi kita ambil simbol, kita buat satu bulat kecil macam ni. Saya buat bulat kecil ni nampak besar. Okay, kita akan buat macam tu. Kita ada bulat kecil dan kita ada tanda ke kanan. Okay, kalau yang ini kurang daripada 2, kiri ke kanan? Apa maksud kurang 2? Kiri. Nombor yang kecil daripada 2. 1, kosong, negatif 1 dan sebagainya kan. Ni ada 3, ada 4, ada 5. Jadi kita kena cari yang lebih kecil daripada 2. So cara dia yang ni kalian perlu tengok betul-betul. Kita buat bulat. Tadi bulat kecil kosong kan. Tapi sebab ada tanda simbol sama dengan, maksudnya nombor dia termasuk 2 tau. 2 pun termasuk. Kita akan buat macam ni. Kita hitamkan dia. Kita hitamkan dia. Hitamkan. Okay. Lepas tu simbol dia ke mana? Ke kiri ke kanan tadi? Ke kiri? Ke kiri. So ambil kamu punya tu, dia punya ni, letak anak panah ke kiri. Maksud dia kita hitamkan. Okay. Okay, so seterusnya kita ada X lebih besar daripada negatif 5. Okay, so nombor dia kita tahu negatif 5, kalau lebih besar dia ke kanan lah. Jadi kita buat bulat besar, jangan hitamkan sebab dia tak ada tanda sama dengan, kita letakkan dia ke kanan. Itu maksud dia. Okay, so far okay kan? Okay, lastly kita ada X besar atau sama dengan 3. X besar atau sama dengan 3. Okay, yang ni apa? Nak hitam ke tak hitam? Bulat-bulat dia tu. Hitamkan. Kita kena hitamkan. Okay, sebab ada simbol sama dengan, kita kena hitamkan. Okay, sebab ada sama dengan. So maksudnya, apa maksud bila kita hitamkan ni? Dia akan nombor 3 tu termasuk lah.
Ni kita kena hitamkan dia macam tadi. Okey, kalau yang tak ada simbol sama dengan, dia akan jadi macam ni je lah, kosong je. Kalau bahasa Inggeris dia, kita boleh panggil sebagai yang hitam tak hitam ni, yang ni kita panggil kita selalu panggil ni empty. Okay, empty dot. Okay, titik kosong. Kalau yang hitam ni kita panggil dia dense ke apa. Dense. Tapi dekat syllabus kamu dia tak ada sebutan dia. Kat ni nanti matrix kamu akan belajar 18 tahun nanti. Hitam tak hitam So, beza dia kalau ada tanda sama dengan, kamu kena hitamkan. Okey. Okey, ini adalah contoh yang ketiga. So kita tengok kepada contoh yang keempat. Okay, sekarang kita tengok contoh yang keempat. Okay, contoh empat senang je. Okay, kalau tiba-tiba saya bagi kamu contoh empat. Okay, saya bagi kamu number line. Kamu kena tuliskan ketaksamaan linear. Okay, yang diwakili oleh garis nombor. Okay, so bahasa Inggeris dia write the linear inequalities based on the number line. Terbaliklah. On given number line. Okay, so contoh yang A, saya ada number line. Okay, saya pun buatlah. Contoh je. Okay, kamu boleh cuba-cubalah ya. Cikgu, yang C tu negeri 3, 2, 1. Oh. Tiga ni. 1, 2, 3. Contoh ni satu ni. So saya dah bagi kamu number line. Kamu boleh buatkan contoh tu. Okay. Okay, contohnya, okay, nombor 4 So, saya nak cuba guna.
Okay, so saya nak kamu tuliskan jawapan. Okay, this time saya nak try guna ni. Apa nama ni? Q&A. Kita nak tengok siapa jawab. Boleh tengok bahagian message ke saya tak pastilah. Tapi saya dah blastkan satu question untuk kamu tuliskan apakah jawapan part A secara bertulis. Ada 4 soalan tu saya tulis dulu. 4 soalan. Dapat ke dekat Google Meet ni? Saya pun tak tahu macam mana. Macam mana dia buat ni? Dekat skrin kamu ada nampak apa-apa ke? Saya ada tanya soalan ke kat situ? Saya tak tahu macam mana. Kosong je chat. Kat mana? Dia ada kat activity school. Tengok kan ada tanda macam tanda activities. Tekan activities tu ada tak? Soalan. Saya dah tuliskan soalan ni. Saya tak tahu kat kamu nampak ke tak? Dekat Q&A. Macam mana tu saya nak cerita tu? Kalau orang kat Telegram dia nampak apa yang saya tengah buat ni. Kamu tengok ada titik dekat bawah belah kanan, bawah sekali kan ada tanda message. Sebelah chat tu dia ada tanda activities. Tanda segi empat tepat, tanda bulat dengan tanda triangle. Ada soalan tak situ? Faris kata ada. Faris Akil. Macam mana nak jawab? Masuk. Macam mana nak jawab? Saya dah bagi tak? Dapat tak soalan dia? Nampak? Ada 4. Bisa jawab. Macam mana? Jawapan 4. Question and answer. Tak lah ni, nak kena tengok balik ni. Macam mana nak jawab Akid ada tulis ni. Tadi. Dia tulis 3 lebih besar daripada 0. Macam mana tu? Q&A. Allow question. Saya nampak ada Akid. Ada tulis jawapan. Tiga besar daripada 0. Ada yang pakai X. Okay, sekarang saya faham masalah dia. Huda tulis X besar daripada 3. Tu ada negatif tu. Okay, untuk soalan macam ni, kamu kena letakkan X boleh, kamu boleh jawab kali kedua. Saya bagi Chan lah. Ni saya bagi nombor 1 punya jawapan. Okay, bila macam ni, okay, nampak tak sebelum soalan ni kita pakai XX kan? Ni apa maksud X ni? Maksudnya suatu nombor, X adalah pemula ubah yang kita tak sebutkan berapa nombor dia. Kita kata suatu nombor lebih kecil daripada 2. Jadi sebenarnya garis nombor ni mewakili nombor-nombor lah ataupun kita panggil sebagai X. Bawah ni semua X kita. Okay. Jadi soalan yang pertama, sebab saya nampak ada yang jawab tu, baguslah. Okay. Soalan yang pertama, okay, jawapan ni kita buat X lebih besar. Tapi ada tanda apa ni? Dekat kita punya keyboard tak ada tanda sama dengan kan? Kena ada tanda sama dengan sebab kita hitamkan.
Okey, ni nombor apa ni? Negatif ke positif ni? Nombor Negatif. negatif. Ya. Kedudukan dia di sebelah kanan kamu. So ni jawapan yang pertama. Okey, so saya nak kita tuliskan jawapan yang kedua. Sekejap, saya pun nak cuba balik. Okey, jadi yang part A dah selesai. Saya hilangkan dulu. Cikgu macam mana buat key lebih sama besar tu? Dekat keyboard kamu ke? Dekat keyboard dia tak ada. Tapi kalau dekat Word ada. Maksudnya kamu kena guna math equator. Itu dia masalah keyboard lah. Dia tak tanda sama dengan. Okey, ataupun kita boleh try. Saya nak try guna. Main try. Kat sini ada whiteboard. Oh, ni Jamboard. Okay, saya nak try pakai Jamboard. Cuba kamu kamu akan dapat Jamboard masing-masing. Cuba kamu tuliskan. Oh, Jamboard. Semua dapat Jamboard Ada express dia kan. Cuba-cubalah Naik. Dapat tak Jamboard masing-masing? Ada beberapa 37 orang yang dapat. Oh, tak banyak. Siapa yang bertuah? Siapa yang bertuah tu bolehlah. Cuba tuliskan hasil kamu. Bagi jawapan 4B. 4B. Saya nak tengok semua orang tulis jawapan apa untuk 4B tu. Apa jawapan dia? Sini 4C. Sini 4D. Tu dia apa jawapan kamu. Ada beberapa orang lah yang tengah aktif. Sekejap saya tengah fikir macam mana saya nak sharekan screen ke Meet. Tengah beroperasi sekarang ni. Sekejap mungkin saya kena share screen lain kot. Saya stop presenting sini. Saya nak tengok apa yang berlaku. Jamboard. Okay. Sekejap lagi kamu akan nampaklah Jamboard tu. Okay. Kawan-kawan kamu ada beberapa orang ni dia tengah apa sharekan jawapan. Kamu boleh semak sama tak dengan jawapan kamu. Jadi 4B ada 2 orang.
Okay, saya nak try pakai pen lain. Betul lah siapa yang share tu. Saya tengok ada nama ni. Jawapan. Okay, ni betul. X less than -2. So yang part B, semua dapat jawapan yang betul. Okay, part B betul lah. Siapa yang dah habis part B, try buat part C pula. C dan D. Okay, part C. Ada beberapa orang. Okay, ada 2 orang buat. Okay, and then kita boleh tengok D dua-dua buat jawapan betul. Ada yang dah right kan? Saya dah right kan ni? Siapa tolong saya right kan tu? Okay, so sekian saja Jamboard kita. Maksudnya ada yang faham. Dia buat garisan lagi. Dia buat garis nombor, dia tambahkan. Betul ke tidak tu? Okay, so kamu boleh tengok jawapannya cuma C tu. Actually C tu ada masalah sikit. C artinya sama-sama dengan tau. Jadi kalau dalam komputer tak ada tanda sama dengan. So siapa yang saya sharekan Jamboard, kalau simbol tu tak ada, apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh ambil pen tu tak? Kat situ ada tanda pen kan? Instead of you letak teks, cuba try. You boleh ambil pen. Kamu buat apa jawapan sebenar untuk 4C tu? Ada tanda sama dengan sebenarnya. Pak C ni ada tanda sama dengan. Kalau tanda kurang je nanti tak diterima lah. Pak C actually kamu boleh ambil pen kat situ. Okay, so terima kasih kerana sudi join saya punya Jamboard pada hari ini. Okay, so saya sambung lagi boleh? Kena tepu lah. Access denied. Access denied. Tapi pakai MOE kan. Kena download pakai phone. So nanti next time kalau kita ada buat Jamboard bolehlah you all cuba kan. Maksudnya mesra-mesra dulu. Ada yang terus boleh masuk kan. Okay, itulah Jamboard kita pada kali ini. Okay, so saya just nak share, ni contoh 4. Saya ada satu lagi sebenarnya contoh. Okay, saya nak sifat ketaksamaan. Okay, saya nak untuk task kamu boleh tengok kepada sifat ketaksamaan. Senang saja contoh dia. Okay, saya tulis contoh 4. Contoh 5, sorry, contoh 4 lah. Okay, contoh 5. Contoh 5. Okay, ataupun example 5, kita ada sifat ketaksamaan. Okay, kita boleh panggil dia property atau bahasa Inggeris dia kita panggil dia property
Inequalities property. Inequalities property. Sifat ketaksamaan. Okay, yang pertama kita ada sifat ketaksamaan ni, kita ada sifat akas. Okay, ataupun bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai converse property. Converse property. Okay. Dia cerita senang aja. Bahasa Inggeris, kalau sifat akas ni, dia tulis jika A lebih besar daripada B. A ni apa-apa nombor lah. B apa-apa nombor boleh ubah Okay, maka B lebih kecil, A lebih besar B, B lebih kecil daripada A. Kita akan sebut macam itulah. Okay, atau bahasa Inggeris kita tulis if A is greater than B, then B is less than A. Okay. Contoh kita ada nombor. So kita pun letaklah nombor tu. Jika kalau kita ada satu nombor lah. Apa contohnya? 5 lebih besar daripada 3 kan. So kita boleh tulis kat situ. Jika 5 besar daripada 3, maka apa yang kita perlu tulis? Maka 3 lebih kecil daripada 5. Macam tu je lah. Okay. Bahasa Inggeris dia if 5 greater than 3, then 3 must be less than 5. Itu adalah sifat pertama, iaitu sifat apa? Sifat akas. Kita panggil sebagai sifat akas. Semua benda dia akan jadi terbalik lah. Okay, so yang kedua kita ada sifat transitif. Okay, kalau bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai transitive property. Okay, contoh kita ada, kita boleh tulis kat situ, kalau kita ada apa? Kalau kita ada contoh A less than B, B less than C. Dia ada berapa nombor ni? Sebenarnya ada 3 nombor lah. So kita akan tulis dekat situ, jika A less B, B less than C, okay, maka A adalah kurang daripada C lah. Itu syarat dia. Okay. Kalau 3 nombor, maka A kurang daripada C, paling kurang. Kita akan tulis macam tu. Ataupun kita tulis if A less than B, B less than C, then A less than C. So ni sifat dia lah. Okay. So apa yang kita boleh buat, kita hanya perlu copy saja sifat ni yang kamu kena tuliskan ni. Kamu copy, contoh kita ada nombor lah. Macam biasalah kita sentiasa ada nombor. So kita ada nombor. Apa nombor nak buat? Boleh tak saya tulis 1, 2, 3? Boleh kan? Contoh So kita tulis jika 1 kurang daripada 2, 2 kurang daripada 3, maka macam mana kita tulis? Maka 1 kurang daripada 3. Itu cara dia. So if 1 less than 2, 2 less than 3, and then 1 less than 3. Itu dah sifat transitif. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So, saya bagi kat kamu apa yang saya nak kamu buat. Okay, saya nak ambil page ni. Okay, kamu kena tengok belajar di luar bilik darjah.
Okay, ada satu page kat dalam buku teks kamu. Saya pastekan kat sini. Saya nak nanti kamu tengok. Okay, nampak tu? Page berapa tu? 155. Belajar di luar bilik darjah. Lepas tu kamu ada 155, 156. Ini saya nak kamu hadamkan Okay, so untuk yang ini, buku teks kamu, supaya yang ada bahasa Inggeris tu, dia baca bahasa Inggeris lah. So 155, 156, ni page kamu. Kamu kena baca lah yang ni. Maksudnya, bila kamu baca ni, kamu akan dapat buat yang lain tu. Okay, 7.1E. So nanti bila saya terangkan untuk next class, saya banyak tanya soalan lah dekat kamu kan. Saya nak tengok kamu ni baca ke tidak yang saya suruh baca tu. So this 3 page lah. Yang saya nak kamu baca dulu sebab dia ada, nama pun apa, topik dia belajar di luar bilik darjah kan. Ni, belajar di luar bilik darjah. Okay, pembelajaran di luar bilik darjah. Jadi saya nak you baca, kalau boleh you nak melompat tu, you lompat lah. Tapi kena berapa orang kan. Adik-adik ada kan. Siapa rajin buat. Buat video saya tengok. Ada tak yang rajin? Dapatlah tipinam kan. Kalau kamu rajin kan. Buat benda yang luar daripada bilik darjah kan. Lepas tu kamu boleh dapatlah hasil-hasilnya ni. Dan nanti saya akan tanyakan next class ni. Hukum ni macam mana? Hukum songsang macam mana? Hukum darat macam mana? Saya akan tanya kamu. Okay? Tu je. Okay. So far clear tak? So yang ni je yang kamu kena tahu. Saya nak you tengok buku teks. Muka surat 155 sampai 157. And then kamu juga boleh buat apa? Tugasan. Kita panggil punya assignment, homework. Modul nilam. You boleh tengok page 70 lah. Muka surat 70 sampai 71. Dua muka surat sikit je, tak banyak. Kalau rajin sampai 72 lah. Tapi kamu sampai 71. Sebab nanti saya tak, yang lain tu mungkin kamu tak berapa familiar lah. So nanti minggu depan, hari Jumaat, saya akan buat dengan kamu, mungkin lengkapkan diri ni. Mungkin lah kita buat ni. Dan saya nak tengok mahir diri lah. Kita buat sekali pun tak apa. Tapi untuk kerja kamu boleh baca dulu dan kamu buat modul nilam. Muka surat 70 hingga 71. Kalau kamu dah gitu 72 lah. 72 ekstra. Okay. Macam tu. Okay, so sekejap lagi saya akan buatkan kehadiran. Saya lupa. Sebelum tu ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, saya dah buat poll untuk satu bakti. Dah siap. Kamu boleh tandakan kehadiran sekarang. Bantu guru kelas kamu, janganlah tak masukkan kehadiran kan. Siapa yang tak ada internet pun saya minta masuk ke dalam Telegram Math TV tu untuk kamu senang nak belajar kan. Internet kurang. Saya faham je pada tu. Selalu kalau kita setiap hari guna, memang dia akan makan banyak data. Okay, satu iman saya dah buat, satu jujur dah buat, satu bakti dah buat. So, tandakan kehadiran kamu sekarang. Okay. Okay, so saya rasa tu saja. So itu saja kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Mm-mm. Terima kasih cikgu.